Terima kasih, Dato' Yang Dipertua. Apabila Suruhanjaya Pilihan Raya mengumumkan bahawa BN telah memperolehi majoriti dalam pilihan raya umum ke-13, Pekan mengumumkan pada sidang akhbar bahawa kerajaan BN akan memulakan usaha perdamaian nasional, National Reconciliation, untuk menyatukan orang-orang yang seolah-olah berbagi seperti yang ditunjukkan dalam pengundi polarisasi trend dalam pilihan raya. Beliau berkata langkah itu akan dibincangkan oleh pemimpin-pemimpin BN sebagai satu cara ke hadapan untuk dasar yang lebih sederhana dan akomodatif demi negara dan untuk menolak politik pelampau perkauman dan ekstremisme agama. Walau bagaimanapun, apa yang rakyat telah menyaksikan selepas Mei ke-5, keputusan pengundian adalah permukaan daripada perangkap bangsa, kenyataan dan provokasional perkauman, ucapan yang berbau hasutan dan macam-macam. Mulut UMNO, iaitu utusan Malaysia, menggunakan macam-macam isu seperti apakah China mahu dan macam-macam artikel selepas itu, sehingga ini tidak lagi apa-apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri bahawa itu adalah satu kesalahan, itu adalah satu yang tidak patut dibuat oleh utusan Malaysia. Baru-baru ini kita juga melihat perbuatan itu secara terang-terang dan tindakan balas politik oleh Kerajaan Melaka yang memutuskan untuk menjadikan 13 tahun Jonker Walk lama ke Jonker Drive. Hanya pemimpin-pemimpin politik dengan pemikiran primitif akan mahu menghukum pengundi kerana tidak menyokong mereka. Apa yang sedih dan yang paling mengecewakan adalah bahawa Perdana Menteri telah memilih untuk berdiam diri dan membiarkan perbuatan tersebut perangkap bangsa itu dan dendam politik adalah jelas bertentangan dengan seruan beliau untuk perdamaian nasional. Biar saya meminta kepada Perdana Menteri yang dakwa anda terikat kepada proses perdamaian kebangsaan atau tidak. Dato' Yang Dipertua, pengalaman pentadbiran baru-baru ini undang-undang wilayah-wilayah persekutuan, iaitu undang-undang pentadbiran agama Islam yang telah dibawa ke Dewan ni, itu pun Seksyen 107 terutamanya adalah bercanggah dengan usaha perdamaian, di mana kita tahu bahawa bila menukar agama dari bukan Islam ke Islam, dari segi undang-undang yang sedia ada, perlu kebenaran ibu dan bapa. Dengan sekaligus ada kenyataan di Seksyen rang Undang-Undang 107 meminda kebenaran itu kepada satu di antara ibu atau bapa, dan ini tidak akan membawa kedamaian langsung. Ada satu kes di Ipoh, Indira Gandhi, di mana kes sedang dijalankan, menunjukkan bahawa penukaran agama jika dibuat oleh satu di antara, iaitu satu di antara bapa atau ibu, akan menyusahkan dan menduratkan lagi ibu bapa dan keluarga dan sedemikian. Marilah kita belajar apa yang telah jadi di Singapura dan di Indonesia. Indonesia adalah satu negara di mana negara yang terbesar dengan masyarakat Muslim, tetapi tidak ada masalah-masalah sedemikian. Kenapa Malaysia sangat luar biasa? Dato' Yang Dipertua, hal isu matrikulasi. Setiap tahun lebih kurang 29,000 pelajar diterima untuk kursus matrikulasi. Dalam setahun hanya 506 kursi telah diperuntukkan untuk masyarakat India. Tahun lepas pada bulan Februari, Perdana Menteri telah menambah 1,000 tempat tambahan bagi masyarakat India dan menjadikan ia sebanyak 1,508 kursi. Walaupun dengan janji ini hanya 945 tempat yang sebenarnya ditawarkan dan diisi oleh masyarakat India. Oleh itu, lebih kurang 555 tempat yang dimaksudkan untuk masyarakat India telah dinafikan kepada mereka. Tidak alasan dan penjelasan yang memuaskan atau munasabah telah diberikan kepada masyarakat India untuk mengurangkan kursi kepada masyarakat tersebut. Saya telah membangkitkan isu ini sebanyak 3 kali pada tahun 2012 di persidangan Parlimen. Walaupun saya telah mengingatkan dan membawa isu ini ke perhatian kepada pihak berkuasa, tindakan susulan tidak diambil. Apabila saya membangkitkan isu itu lagi pada hari Khamis lepas, semasa soal jawab, Timbalan Perdana Menteri mengumumkan bahawa pada tahun lepas dan tahun ini pun pengambilan 1,500 tempat telah diisi. Manakala Timbalan
Menteri Pelajaran iaitu YB Hulu Selangor telah mengatakan kepada surat khabar bahawa pengambilan adalah berikut. Pengambilan pertama sebanyak 1,500 tempat telah ditawarkan dan 892 tempat telah diambil. B. Pengambilan kedua pula sebanyak 350 tempat yang ditawarkan dan tiada maklumat yang terperinci yang diberikan. Berdasarkan statistik yang menunjukkan di sini, masyarakat India masih mempunyai keraguan jika kerajaan benar-benar telah memenuhi janjinya untuk meningkatkan bilangan tempat matrikulasi kepada masyarakat India atau sebaliknya. Jika hanya 892 tempat yang telah diambil diisi semasa pengambilan pertama, ini bermakna bahawa terdapat kira-kira 608 tempat yang dikaskan untuk masyarakat India tetapi belum lagi diberi. Mengapakah ia adalah tempat untuk yang segera di mana ia ditawarkan kepada pelajar-pelajar lain India yang layak? Mengapa ada lagi tawaran daripada 350 tempat apabila walaupun 606 tempat telah tidak dipenuhi semasa pengambilan pertama? Adakah ini bukan satu percubaan untuk menggambarkan palsu awam bahawa sebanyak 1,850 tempat telah ditawarkan kepada masyarakat India? Untuk perkara lebih teruk lagi, Timbalan Perdana Menteri berkata bahawa dalam usaha untuk meningkatkan pengambilan pelajar, India walaupun kelayakan kemasukan ke matrikulasi itu nampaknya telah dikurangkan dari 92% ke 88 mata. Adakah ini benar? Apakah dia mengatakan bahawa walaupun langkah ini itu ramai pelajar masih gagal untuk menyalakan diri ke matrikulasi? Hanya dua bulan yang lalu, Senator Vedamuthi dari Hindra telah mentandangani satu MOU dengan Perdana Menteri di mana beliau telah berkata bahawa bilangan tempat yang diperuntukkan untuk pelajar-pelajar India itu akan meningkat kepada 2,200. Sekarang kerajaan telah gagal untuk menempati janji 1,500 tempat, dan apalagi kenyataan MOU. Adakah ia bernilai? Has it got any value on the paper it is written on? Apa yang telah dilakukan oleh Senator Vedamuthi itu adalah satu pengiatan kepada masyarakat India dengan pengambilan untuk matrikulasi supaya bertentangan dan mengelirukan. Siapakah kita boleh percaya? Mengapa pengambilan dengan ahli-ahli akademik dan masyarakat India untuk menyiarkan nama dan butir-butir semua pelajar yang berjaya telah tidak dibenarkan? Masyarakat India dan masyarakat akademia memohon agar satu list untuk semua nama-nama yang telah mendapat tempat disiarkan untuk semua pihak mengetahui. Kerana kami difahamkan sebenarnya kurang dari 1,500 pelajar saja telah mendapat tempat dan harap tindakan yang susulan dapat diambil. Datuk Yang Pertua, saya ada dengan saya senarai sebanyak 322 pelajar, nama, IC dan tempat di mana mereka belajar, dan lagi satu adalah 6 anak Cina juga yang berkualifikasi tetapi tidak mendapat tempat, dan ini semua menunjukkan bahawa ada satu sistem yang tidak boleh diterima. Semua pelajar yang layak dan datang dari golongan miskin atau dari kawasan pendalaman, kenapa ia menafikan hak sah mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka? Sebagai contoh, Datuk Yang Pertua, Chow Weng Ai dari Ipoh yang berasal dari keluarga miskin yang mendapat 9A plus, tak boleh dapat lagi A lagi, Datuk Yang Pertua, dalam SPM, tetapi beliau telah gagal untuk mendapatkan tempat di matrikulasi. Saya ada beberapa di sini 9A, 10A dan sebagainya, iaitu Yogeswaran anak lelaki Chandrasekharan, Sarawana anak perempuan Ravi, ada banyak di sini, lebih 300 yang saya boleh tunjuk, di mana mereka semua mendapat 9A, 10A, 11A tetapi tidak mendapat tempat di matrikulasi. Isu pengambilan matrikulasi adalah satu masalah yang besar di mana kerajaan BN dilihat sebagai mengambilkan dasar yang tidak adil. Perdana Menteri baru-baru ini berkata bahawa BN baru-baru ini hilang dalam perang persepsi dalam pilihan raya ke-13 umum. Izinkan saya mengingatkan bahawa kerajaan yang tidak adil dalam amalan pengambilan matrikulasi seperti itu akan
akan lagi merosot kepada sokongan kepada kerajaan. Satu kajian menyeluruh dan pembetulan diperlukan untuk melihat mengapa pelajar yang layak tidak diambil, kerana ini adalah jelas bahawa ada sesuatu yang tidak betul. Dasar yang tidak adil dan amalan yang membunuh masa hadapan yang cerah dan masa depan anak-anak kita mesti dihentikan. Kegagalan untuk menangani masalah itu juga akan menyebabkan isu perkauman. Perlaksanaan pasukan pertugas khas di masyarakat India, Jabatan Perdana Menteri telah ditubuhkan pada tahun 2010 Jun. Menteri Kesihatan sekarang adalah ketua pasukan tersebut dan telah berkata ia adalah untuk memastikan bahawa kaum India Malaysia dapat mengakses perkhidmatan, program-program dan projek-projek kerajaan persekutuan dengan cara yang adil dan saksama. Tetapi isu-isu matrikulasi tidak dapat membantu apabila ia yang paling dikendaki diingini oleh masyarakat India tidak dicapai. Saya cadangkan kerajaan untuk membina beberapa kolej matrikulasi yang baru untuk menangani dan memberi peluang kepada masyarakat yang telah hilang keupayaan untuk menghantar anak-anak mereka untuk melanjutkan pelajaran. Pada hari Khamis, Datuk Yang Bertuah, oleh kerana kegagalan Kerajaan Barisan Nasional, satu protes akan dijalankan di Putrajaya, di mana satu duduk dan bantah akan dianjurkan oleh NGO-NGO, di mana kami difahamkan beratus-ratus ibu bapa akan berada di sana untuk untuk mendapat perhatian dari kerajaan untuk menyelesaikan masalah anak-anak mereka. Lagi satu adalah perkara mengenai parlimen sendiri. Datuk Yang Bertuah, saya telah ingin beritahu bahawa di Parlimen Kanada, Datuk Yang Bertuah, di mana bila soalan dikemukakan atau soalan dijawab atau soalan ditanya, semasa soalan jawab hanya diberi 35 saat sahaja. Kalau ia boleh bekerja dengan efisien di Kanada, saya harap itu boleh diguna pakai di sini. Kita ada beberapa lawatan yang telah dibuat oleh Yang Dipertua, timbalan Yang Dipertua dengan ahli-ahli parlimen ke beberapa negara untuk mentengok apakah sistem parlimen mereka. Saya harap sistem itu boleh guna pakai di sini. Dan dalam keadaan ini, Ya Ahmad, kita boleh start besok. Boleh, sekarang boleh. Soalan pendek, jawapan pendek. 35 seconds, you can go to the net and see, Datuk Yang Bertuah. Bila kita kata ubah mesti berlaku juga di parlimen. Sebagai permulaan, saya akan mencadangkan bahawa biar kita mengamalkan satu sistem di mana rang undang-undang ini boleh dikaji, rang undang-undang boleh dikaji dan dibahaskan secara terperinci oleh jawatan kuasa khas, dan bukannya sistem yang ada sekarang di mana keseluruhannya bertindak sebagai jawatan kuasa. We got an open committee. Kalau sedemikian, negeri India, Datuk Yang Bertuah, perlu bersidang day and night for the 365 days. Tetapi bukan sedemikian. They got so many subcommittees and committees. Kita perlukan di dewan kita juga supaya menjimatkan masa, menjimatkan wang juga. Kita perlu melihat di dalam parlimen negara-negara lain, terutamanya di UK, Australia dan India, di mana dalam ketiga-tiga sistem di negara tersebut terdapat banyak jawatan kuasa yang berurusan dengan terperinci untuk berfungsi dan memainkan peranan kementerian yang tertentu. Tidak semua isu-isu yang akan datang sebelum Dewan kerana ia dilupuskan di peringkat jawatan kuasa. Dengan cara ini, persidangan parlimen dipendekkan dan wang dan masa boleh dijimatkan. Harian kami hanya pada sekarang live telecast adalah 1,5 jam. Saya pun ia akan menjadi lebih baik, dan jika siaran langsung ini adalah dengan sepenuh pada setiap dari pagi ke sehingga sesi parlimen habis. Orang ramai juga boleh lebih menilai. Dengan ini orang ramai juga boleh lebih baik menilai prestasi sebagai ahli parlimen mereka. Ini adalah kedudukan Ipoh Barat 35 saat. Tak sampai sikit. Saya menyokong pandangan supaya liputan ini di Dewan ini dibuat lebih baik, lebih panjang. Saya menyaksikan hari ini ada 2 kamera. 3 kamera sedang berfungsi. Adakah ini sedang ditayang secara langsung ataupun untuk rakaman semata-mata? Atau kena tanya speaker? Tak tahulah. Saya kurang pasti, Ahmad. Saya tak tahu.
Mungkin rekaman, mungkin langsung, kurang pasti. Tapi sedang direkam secara live sekarang. Kalau langsung saya nak beri lama sikit kalau. Ya. Oh, saya dimaklumkan sedang langsung di website RTM. Ya, confirm. Mike nanti tak masuk TV. Mike. Mereka ikut kerana Dato' bukan kerana mereka memilih sedemikian, kerana banyak website yang lain macam Selangor TV, Ubah TV sudah mulakan. Dah lama dah. Jadi mereka terpaksa lah. Have to follow suit. Sesuatu yang bagus sedang berlaku. Bagus. Saya katakan very good. Kita mesti berterima kasih pada RTM. Tapi lambat. Tak apa. Ini adalah satu kemudahan untuk ahli parlimen yang tidak mencukupi. Salah satu kemudahan yang paling penting ialah bahawa ahli parlimen perlu berikan pembantu penyelidikan profesional kerana ia akan membantu untuk meningkatkan kualiti perbahasan parlimen. Kemudahan pemimpin pembangkang sekarang ketua pembangkang adalah perlu meningkatkan statusnya sebagai ministerial status seperti di luar negara-negara lain, dan semua faedah-faedah yang perlu ditambah kepada mereka. Dato' betul, lagi satu perkara adalah International Criminal Court, di mana pada tahun 2002 60 negara telah sign Rome Statute, di mana International Criminal Court telah dimulakan, iaitu telah ditubuhkan pada tahun 2002, dan walaupun pada 2 tahun dulu satu mesyuarat Second PGA Asia Pacific Parliamentary Consultation on the Universality of the Rome Statute of the International Criminal Court telah diadakan di parlimen ini, di mana ahli parlimen Malaysia dan ahli parlimen serantau telah datang, dan selepas tu 2 minggu selepas tu kabinet telah memaklumkan kepada negara bahawa kita akan menjadi anggota ICC International Criminal Court. Dah lebih 2 tahun sehingga ini perjanjian itu belum lagi ditandatangani. Saya difahamkan tahun dulu bulan Disember, Peguam Negara dengan Menteri Undang-Undang masa itu Para Renggas dengan beberapa ahli parlimen telah pergi ke negara Eropah, di mana dalam beberapa mesyuarat-mesyuarat yang tertentu cadangan telah dibuat, dan Peguam Negara telah menerima dan telah memberi aku janji, dan saya baca dengan izin. The Attorney General and the Malaysian parliamentarians attended conferences in Europe last year. At the meeting, the ICC implementing legislation precondition for Malaysia's ratification. The Attorney General promised to the President of the International Criminal Court at the end of November 2012 to have a draft law tabled in Parliament by June 2013. The draft law is based on the Commonwealth model adopted since 2011. The Malaysian draft law may accommodate certain positions of the AG on the immunities of the monarchies. Dato' Yang Bertuah, saya difahamkan walaupun perkara ini dalam proses, saya harap satu jawapan menyeluruh mengenai perkara ini boleh diberi oleh kerajaan, dan apakah terkeni mengenai perkara ini. Satu lagi perkara adalah mengenai IPCMC, di mana kawan-kawan kita dari banyak kawan-kawan yang berhormat telah menyuruh bahawa IPCMC patut disediakan. Saya sendiri telah membawa satu usul di Dewan ini, kerana ini ada satu masalah yang sangat rumit, di mana ramai banduan atau orang-orang yang ditahan di lokap mati, dan ini sedang berlarutan. Nasib baik pada masa parlimen sekarang tidak ada satu pun yang mati di lokap setapat yang kita tahu, yang dalaman kita tidak tahu. Dan IPCMC perlu, kerana ia menjadi satu kawal selia khas untuk pihak polis, dan akan membawa satu pendirian yang bagus, satu yang bebas, supaya rakyat dan orang-orang yang ditahan di lokap boleh mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang pihak polis, supaya pihak polis tidak sendiri menyiasat apa-apa report polis yang dibuat terhadap mereka, dan ini menyusahkan semua pihak. Lagi satu adalah di mana kerajaan telah memberi aku janji pada tahun dulu, di mana 7 buah sekolah Tamil baru akan dibina. Sudah lebih 1,5 tahun. Mana sekolah-sekolah tersebut? Tempat-tempat itu telah diberitahu, tetapi bilakah ia akan dibina, dan adakah ia akan dibina, dan
Nombor 2 adalah adakah sekolah-sekolah Tamil dari sekolah-sekolah Tamil dan sekolah-sekolah Cina di luar bandar di mana kekurangan murid-murid, adakah ia akan dipindah ke adakah ia telah dikenal pasti untuk dipindah ke pekan-pekan. Dan juga untuk tourisme di mana pelancong-pelancong saya difahamkan di negeri Perak perlu diberi keutamaan di mana ada gua-gua yang tertentu di mana memberi banyak menjadi satu interesting place untuk orang ramai datang. Saya harap menteri yang baru ini akan memberi perhatian dan memberi macam-macam ganjaran untuk gua-gua yang dikendalikan banyak dia adalah swasta untuk mereka menarik pelawat-pelawat dari luar negara, dan juga homestay dan juga second home. Apakah wang yang ditaruhkan sebagai fixed deposit itu akan dikurangkan dan adakah ia akan juga diberi laluan kepada supaya lebih orang ramai dari luar negara dapat datang dan tinggal di negara ini. Datuk Yang Bertuah, baru-baru ini kita dapat tahu 450 pelajar yang telah mendapat pelajaran di universiti-universiti medical di luar negara, di Ukraine, di Romania, dan saya difahamkan tidak ada lagi exam dibuat di negara ini. Tahun dulu ada exam peperiksaan dibuka untuk mereka, tetapi tidak lagi. Itu nombor 1. Nombor 2, pada tahun 2004 saya telah membawa satu usul bila kerajaan telah dengan tiba-tiba tidak mengiktiraf Crimea University. Pada masa itu MIC memberi sokongan kepada saya dan kepada semua ahli parlimen pembangkang dan mengatakan bahawa tidak mengiktirafkan Crimea University adalah satu kesalahan, dan kerana ia diiktiraf oleh European Union dan lain-lain negara, sekarang timbalan Presiden MIC adalah Menteri Kesihatan. Apakah pendirian beliau? Adakah satu penyiasatan akan dibuat? Adakah universiti itu akan diiktiraf balik? Terakhir sekali adalah mengenai klinik kita, Datuk Yang Bertuah. Saya baru pergi hari ini. Saya hairan bahawa di mana bila peperiksaan sedang dibuat, see through, Datuk Yang Bertuah. Bila dia suruh saya buka baju dan sebagainya, orang luar pun boleh tengok. Kalau saya okey, kalau lelaki, perempuan macam mana, Datuk saya? Jadi ini, dan saya hairan macam kandang lembu di tempat itu. Saya harap JKR boleh membuat usaha mendapat tempat yang baik, lebih elok, macam di klinik yang lama di sana, di mana ada semua fasiliti-fasiliti yang tertentu untuk ahli parlimen. Ini adalah mustahak. Jangan kita lupa pada tahun 64 di mana speaker sedang duduk dan bercakap, tidak ada doktor. Lepas itu dia tidak bangun langsung kerana lepas itu tidak ada doktor untuk dia jatuh sakit tiba-tiba, heart patient dan meninggal dunia. Dan ini kita ahli-ahli parlimen, kita perlukan the best system. Kita ada doktor di sini, tetapi sistem the supporting system tidak ada. Saya harap tindakan diambil. Kalau boleh dia dibenarkan balik ke tempat yang lama supaya dia dapat usaha dan beri perkhidmatan yang baik untuk semua. Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Ya, saya baru disahkan oleh rakan Twitter yang kerja dekat RTM. Memang benar pun RTM sekarang mengadakan siaran langsung secara di web RTM. Di perbahasan ini boleh diikuti melalui web RTM. Yang Muhammad Simpang Ranggam. Terima kasih Datuk Yang Di-Bertua. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana diberi peluang. Datuk Yang Di-Bertua, point of order, minta maaf. Point of Datuk Yang order. Di-Bertua, saya nak tanya, sorry, this is maaf, minta maaf. Saya nak tanya tahun dulu mengenai siaran langsung. Nombor 1, adakah ia mengikut peraturan? Nombor 1, adakah ia dibenarkan? The House Committee itu perlu kebenaran mereka. Speaker ada kuasa untuk membuat keputusan. Dan Speaker ada kuasa untuk keputusan. Saya setuju. Ada lebih baik kalau ia boleh diberitahu kepada kita semua.
Nombor dua, yang mustahak adalah kenapa web page? Why not live telecast on TV? Something, Itu lebih mustahak. sesuatu yang bagus sedang berlaku yang Bukan, tak apalah. I agree. Datuk betul. Saya kata mereka ikut apa yang dibuat oleh Ubah TV Tak apalah. dan Selangor TV. Good start, good start. No, it's a good start. But why not live telecast on TV? Web dah ada dah. Tak apalah yang Ahmad. Dulu Itu jangan cuma lupa, Datuk makluman Dipertua. tambahan daripada saya Datuk kerana Dipertua, ada soalan tadi. Datuk Dipertua, jangan lupa 1 tahun dulu kalau saya tak silap, bila satu soalan ditanya Ya, Ahmad, berapakah kos, dia sesi kata sebelum ini cuma setengah jam. Kemudian sekarang dilanjutkan kepada 1 jam setengah. Dah ada perubahan. no, perubahan secara bukan ubah dengan betul-betul. Bukan dia kata kos 500 ribu Tak dan apalah, sebagainya. Ahmad. All that is lie lah. Tak apalah, Now Ahmad. we know it cost only 5 ringgit. Nothing to argue lah, tak apalah.